Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Pada malam ni saya akan membuat pencerahan berkenaan dengan beberapa dakwaan yang pada pendapat saya ianya berlaku di atas kekeliruan, yang mana perkara ini sangat penting tuan-tuan sekalian, supaya masyarakat kita mendapat gambaran yang jelas berdasarkan kepada nas-nas agama yang paling tepat. Kita tidak mahu apabila kita berbicara berkenaan dengan wali Allah, kita mendakwa tentang wali penjaga kawasan, kita mendakwa pihak-pihak tertentu yang mendakwa berkenaan dengan amalan sembahyang ataupun solat, menolak bala bulan Safar, Rabu terakhir dalam bulan Safar dan seumpamanya. Kita tidak mahu semata-mata benda tu ada dalam kitab, kita baca, kita petik dan kita cerita kepada orang ramai tanpa kita membuat pencerahan yang lebih tepat. Sebab kalau kita sekadar apa yang ada dalam kitab, kita baca, kita cerita kepada orang ramai, maka apa guna tarjih yang dilakukan oleh para ulama? Kan apa guna kita bercakap tentang qaul mu'tamad dalam mazhab? Kan apa guna kita bercakap tentang qaul yang asah, sahih dan sebagainya? Apa guna ada istilah-istilah seperti qaul dhaif? Apa guna ada istilah seperti qaul syaz dan sebagainya? Jadi pengkelasan ataupun kategori-kategori klasifikasi yang dibuat oleh para ulama, tujuannya supaya kita boleh membuat pilihan yang paling tepat. Jangan hanya bergantung semata-mata ianya ada dalam tulisan buku-buku ataupun kitab yang tertentu tanpa kita membuat proses penapisan. Semua ni penting apabila kita bercakap tentang agama kita. Baik, yang pertamanya ialah dakwaan berkenaan dengan wali penjaga kawasan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, dalam keratan-keratan video, ada dakwaan berkenaan dengan wali yang menjaga kawasan. Setiap tempat tu ada wali yang menjaga kawasan tersebut. Jadi ini antara dakwaan-dakwaan yang kita perlu membuat pencerahan. Bagaimana adanya timbul istilah-istilah seperti ini? Pengaruh apakah yang ada? Elemen apakah yang ada sehingga menyebabkan adanya dakwaan-dakwaan seperti ini? Adakah di Ipoh ni ada wali yang jaga Ipoh? Kan? Adakah di Pekan Razaki ada wali yang jaga Pekan Razaki? Adakah Malaysia ni, semenanjung Malaysia ataupun benua Asia ni
ada wali yang khas, yang khusus, yang menjaga kawasan-kawasan tersebut. Jadi yang kita nak tahu, dari mana asal usul cerita-cerita seperti ini. Baik, sidang hadirin mukminin, kita dapati bagaimana terdapat aliran-aliran kesufian yang tertentu, kan, aliran-aliran kesufian yang tertentu yang mempunyai dakwaan-dakwaan seperti ini. Sebab tu kita perlu berhati-hati. Malah dalam negara kita pun ada sebahagian negeri, contohnya Negeri Sembilan, dia buat satu mana pihak yang berotoriti untuk membezakan mana satu tarikat yang muktabar dan mana satu tarikat yang bukan muktabar. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita tidak mahu ada ajaran-ajaran tarikat yang menyeleweng, yang sesat, sehingga kan mengelirukan orang ramai. Jadi ini satu usaha yang bagus. Bukanlah kata kita tolak ajaran tasawuf, tak, kita tidak tolak ajaran tasawuf. Selama mana ajaran tasawuf, selama mana pengajian untuk membersihkan jiwa itu menepati Al-Quran dan Sunnah, maka itu satu perkara yang sangat baik. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat. Baik, maka dakwaan yang mengatakan bahawa adanya wali yang menjaga kawasan, ataupun wali yang menguasai sesuatu tempat, kita dapati bahawa dakwaan-dakwaan seperti ini dia mempunyai persamaan dengan beberapa dakwaan yang lain. Contohnya ialah dia tidak terhenti setakat dakwaan bahawa ada wali yang menjaga kawasan tertentu. Tapi kalau tuan-tuan melihat aliran-aliran kesufian ini yang melampau ini, sampai ke tahap mereka mendakwa adanya wali yang mengatur alam semesta. Mereka mendakwa bahawa bukan setakat wali itu menjaga benua, bukan setakat wali itu yang mentadbir alam, tapi sampai ke tahap wali itu boleh menjaga iklim dan cuaca. Kan? Ni malam ni hujan ni kok ada wali ke apa ke, kita tak tahu. Jadi dakwaan-dakwaan kata wali yang boleh menentukan hujan, yang boleh menentukan keadaan cuaca, ini sangat bahaya. Tuan-tuan sekalian, ini sangat bahaya. Sampai tahap tuan-tuan boleh melihat bagaimana aliran-aliran kesufian ini sampai tahap mengatakan bahawa ada wali yang boleh menciptakan dengan menyebut kun fayakun. Ini antara perkara yang kalau kita tengok gambaran dakwaan-dakwaan seperti ini sangat bahaya. Contoh tuan-tuan sekalian, dalam aliran kesufian, ada di aliran kesufian yang tertentu yang mendakwa bahawa ada 4 wali yang tugasnya mentadbir alam. Ada 4 wali yang tugasnya mentadbir alam, dan mereka menamakan wali ini sebagai wali autad. Wali autad. Baik, wali autad ini ialah wali yang menjaga 4 arah. 4 arah. Kalau kita tengok kita sekarang ni, kita ada utara, kita ada selatan, kita ada timur, kita ada barat. Jadi dia ada wali yang menjaga alam semesta, dan maka mereka memberi nama-nama yang tertentu kepada wali-wali seperti ini. Kemudian aliran-aliran kesufian ini juga mendakwa bahawa setiap benua itu dia ada wali dia. Setiap benua ada wali yang bertugas, yang menguasai benua. Di benua Asia ada wali dia, di benua Amerika ada wali dia, benua Eropah ada wali dia. Jadi setiap benua di atas dunia ni dia ada wali dia yang tersendiri, dan mereka menamakan bahawa wali seperti ini sebagai wali abdal, kan? Wali abdal. Kalau satu mati, maka ada ganti kepada wali yang mati itu. Sebab tu nama dia wali abdal. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab tu, perkataan badala, kan? Badal haji. Kita buat upah haji. Pasal apa? Sebab orang tu dia tak boleh menunaikan haji, dia dah meninggal dunia, ataupun dia dah sakit yang tak sembuh. Jadi kita guna istilah badal haji, sebab orang lain yang buat haji untuk dia, saudara dia yang buat haji untuk dia, ataupun kita upah orang lain untuk buat haji untuk dia. Itu perkataan badal. Jadi abdal ni, wali abdal, mengikut setengah-setengah aliran kesufian ini, mereka namakan itu dengan istilah wali abdal.
atas alasan bahawa bila wali itu mati, ada wali lain yang ganti di tempat wali yang meninggal dunia. Kemudian ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa ada wali yang bertanggungjawab menentukan cuaca. Hari ni hujan ke, hari ni panas, kering, kemarau, tidak ada hujan dan sebagainya, maka ada wali yang bertanggungjawab menentukan keadaan sedemikian. Malah di negara-negara Arab sebagai contoh, kan, di Syria, di Mesir, sebahagian aliran kesufian mengatakan bahawa di Mesir ada 30 wali. Jadi ini semua dakwaan-dakwaan yang kita tak jumpa, kan, bukti dia itu di mana. Baik. Kemudian mereka mengatakan bahawa seluruh wali-wali ini dia ada ketua dia, kan, yang dipanggil sebagai wali kutub akbar dan macam-macam istilah yang ada di sisi mereka. Baik, persoalannya fahaman yang macam ni tuan-tuan, dia mirip kepada apa? Mirip kepada apa? Sebab jikalau kita melihat wali yang ada dalam Quran, auliaullah, dia bukan macam ni. Kalau kita lihat wali dalam hadis-hadis Nabi, penerangan daripada hadis-hadis Nabi, syarah yang dilakukan oleh para ulama bukan macam ni. Maka bila kita lihat konsep wali seperti ini yang difahami oleh sebahagian daripada golongan sufi ini, dia mempunyai beberapa persamaan dengan apa yang ada dalam falsafah Yunani zaman lampau. Sebab apa? Apa persamaan dia, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan belajar dalam falsafah Yunani zaman dulu, tuan-tuan sekalian, mereka percaya kepada dewa. Mereka percaya kepada dewa. Yang kata dewa ni apa dia? Dewa ni, kita orang Melayu, setengah-setengah orang Melayu, dia anggap ni macam Tuhan. Sebenarnya dewa ni, tuan-tuan, dia ada gabungan dua benda. Dua elemen. Satu elemen Tuhan, satu lagi elemen manusia. Itu dewa dalam falsafah Yunani. Macam mana? Iaitu mereka ni manusia, kan? Mereka ni manusia, tapi dalam perkara-perkara tertentu mereka ada kuasa yang macam Tuhan. Dalam falsafah Yunani, dewa inilah yang diagungkan. Dewa ni dia berkahwin, dia ada isteri, dia ada anak, tapi pada masa yang sama dia mengatur cuaca. Pada masa yang sama dia mengatur hujan. Dia menentukan sama ada pertanian subur ataupun tidak. Maka bila kita letak side by side antara falsafah Yunani dengan apa yang didakwa oleh sebahagian daripada golongan sufi ini, kita dapati wujudnya persamaan. Dan ini benda yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab apa? Sebab elemen asing telah masuk dalam agama kita. Timbul satu soalan. Macam mana elemen asing boleh masuk dalam agama kita? Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz tertentu, kan, dia jadi controversial. Kan? Jadi controversial. Saya ada sebut contohnya Ustaz Muhaizat sebagai contoh. Kita sebut nama. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan adanya wali yang jaga kawasan dan sebagainya ini satu dakwaan yang pelik. Satu dakwaan yang pelik. Dan kita menyebut bahawa dakwaan-dakwaan macam ni dia mempunyai mirip persamaan dengan falsafah Yunani, dan kita bertanggungjawab untuk bagi penjelasan supaya masyarakat tidak keliru dengan dakwaan-dakwaan yang macam ni. Persoalan dia, macam mana benda ni boleh masuk dalam agama kita? Kenapa ada guru-guru agama bercakap benda yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis? Kalau ada dalam Quran pun, Quran cakap benda lain tentang wali, hadis cakap benda lain tentang wali, tapi tiba-tiba ada guru agama atau penceramah, dia mendakwa benda yang berbeza. Jawapan dia, tuan-tuan, kita flashback bila kita belajar tentang Israiliyat. Ingat tak bila kita belajar tentang Israiliyat? Kenapa ada Israiliyat?
Bila kita belajar tentang agama kita belajar dalam tafsir, kan? Kita belajar dalam hadis, kita jumpa riwayat-riwayat Israiliyat. Kenapa ada Israiliyat? Sedangkan Israiliyat bukanlah benda yang datang yang ada dalam agama kita. Tapi ada Israiliyat yang kita terima. Ada Israiliyat yang kita diamkan. Ada Israiliyat yang kita tolak. Tapi soalannya, kenapa ada Israiliyat? Dia ada banyak faktor dia. Salah satu yang utamanya ialah apabila Islam ni orang-orang Yahudi, kan, pembesar dia, pemuka dia, tokoh-tokoh mereka masuk Islam. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka masuk bersama-sama dengan ilmu mereka, kan? Mereka masuk dengan ilmu mereka dan berlaku kekeliruan apabila memberi sesuatu penjelasan. Jadi kita tak tahu adakah cerita ini memang solid daripada Quran ataupun hadis, atau yang datang daripada riwayat Israiliyat tadi. Sebab tu dalam agama kita ada kaedah menentukan sikap yang betul apabila kita berhadapan dengan Israiliyat. Ada yang kita terima. Kita terima macam mana? Kalau ia diakui atau selari dengan Quran dan hadis, kita terima. Yang mana bertentangan, yang tu kita tolak, kan? Yang tu kita tolak. Sebab tu bila kita bercakap tentang iblis sebagai contoh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebagai contoh. Maka kita tengok bila berbicara tentang ayat ni, keluarlah nama Azazil. Sedangkan dalam Quran tak cerita pasal Azazil. Dalam hadis tak cerita pasal Azazil. Jadi Azazil itu dia datang dari Israiliyat. Itu sebagai contoh untuk menunjukkan kepada tuan-tuan bahawa memang ada kemasukan elemen-elemen asing dan kita ada sikap tertentu dalam kita menerima atau menolak elemen-elemen seperti ini. Sama dengan bila tuan-tuan belajar kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membicarakan tentang ilmu kalam. Apa sikap kita terhadap ilmu kalam? Ada ilmu kalam yang kita boleh terima dan ada ilmu kalam yang kita kena reject. Ini pendirian oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pasal apa ada masalah dalam ilmu kalam? Kerana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kerana ada pengaruh-pengaruh asing seperti ini, kan, bila dia masuk dalam ilmu-ilmu Islam ini, maka menyebabkan berlakulah kekeliruan-kekeliruan seperti ini. Jadi kita mempunyai peranan untuk membuat tapisan-tapisan. Baik, tuan-tuan sekalian, kenapa kita mengatakan bahawa dakwaan tentang wali Allah sebagai penjaga kawasan, kena ambil hati dia, kan, nak kena hadiah pahala bacaan bismillah berapa kali? 41 kali, 40 kali, berapa kali sekalipun. Kenapa kita mengatakan bahawa ini tidak sama dengan istilah wali Allah yang ada dalam Quran dan juga yang ada dalam hadis-hadis Nabi? Jawapannya kerana apabila kita lihat dalam surah Yunus sebagai contoh, kan, surah Yunus ayat 62 hingga ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Allah Ta'ala cerita tentang wali Allah, awliya Allah. Ini istilah yang ada dalam Quran, awliya Allah, wali-wali Allah. Siapa mereka? La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan terhadap mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka ni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu yang disebut oleh Quran. Mereka tu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayat ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan carilah kitab tafsir mana-mana pun. Yang penting tafsir yang mu'tabar, ummahatut tafasir, Qurtubi ke, Tabari ke,
Imam Ibn Katsir, Zamakhsyari, apa-apalah kitab tafsir yang muktabar, yang diakui oleh para ulama. Tunjuk satu daripada kitab tafsir yang muktabar ini, yang diakui oleh para ulama, yang menyatakan bahawa wali ni dia ada ilmu sakti. Tak ada. Dia tidak ada ilmu sakti. Perkara luar biasa yang ada kepada mereka hanyalah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Benda-benda luar biasa, kesaktian, kalau ada sekalipun, benda yang diberikan oleh Allah, yang mereka tak boleh pelajari, yang mereka tak boleh ajar kepada orang. Tak boleh. Sebab tu para mufassirun mengatakan bahawa dalam Quran, bila cerita tentang wali Allah, yang Allah Ta'ala sebut ialah beriman dan bertakwa. Allah tak sebut mereka ada ilmu magic, boleh buat benda-benda yang luar biasa. Tidak. Quran tidak menyebut bahawa wali Allah tahu tentang benda-benda gaib. Quran tidak menyebut wali Allah boleh menyembuh orang yang sakit. Quran tidak menyebut wali Allah boleh turunkan hujan. Kena jaga hati wali Allah. Jangan buat wali Allah tu dengan istilah-istilah tertentu yang kita dakwa. Jadi kita tak boleh memandai-mandai, tuan-tuan sekalian. Tak boleh memandai-mandai. Seolah-olah dialah yang mentadbir alam. Maka ini dakwaan yang di luar daripada disiplin para mufassirun. Contoh, Imam Ibn Katsir, dia kata apa? Bila dia mentafsirkan ayat ni, Imam Ibn Katsir kata, Allah memberitahu kepada kita bahawa wali-wali Allah adalah siapa dia? Humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ni beriman dan bertakwa. As simple as that. Mudah aja, tuan-tuan. Siapa dia wali Allah? Dia beriman dan bertakwa. Ini ulasan taukid yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir mengulangi dan memberi pencerahan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Jadi orang yang bertakwa, dia adalah wali Allah. Orang yang beriman, bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, timbul masalah apabila sebahagian daripada golongan sufi, dia sangat suka bawa cerita-cerita pelik. Dia suka bawa cerita-cerita pelik, termasuk para penceramah. Para penceramah ni, tuan-tuan sekalian, dia fikir pelbagai cara untuk kumpulkan crowd. Bagi saya, untuk kita kumpulkan crowd bukan tak boleh. Kita nak jadi crowd pula, nak jadi terkenal supaya kuliah kita ramai orang datang, supaya video kita ramai orang tonton. Tidak salah, tapi biarlah dengan cara yang betul. Pastikan kuliah kita berkualiti. Pastikan kita well prepared, kita ada preparation, kita bersedia, study dulu, check dulu bahan apa nak cakap. Bukan datang tanya muka surat berapa. Kan setengah-setengah ustaz dia datang dia tanya muka surat berapa. Tapi tuan-tuan sekalian, ada sebahagian daripada para penceramah ni, kerana dia nak tarik perhatian orang, maka dia suka cerita benda yang pelik-pelik, benda yang luar biasa. Dan benda yang luar biasa, kalau sahih tak apa, yang tu yang bagus. Tapi bila dia terlalu nak bawa cerita yang pelik-pelik, yang luar biasa ini, menyebabkan dia tidak berhati-hati dalam memilih dari sumber mana yang dia ambil. Maka ini perkara yang sangat bahaya. Al-Jawzajani, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, kun taliban lil istiqamah. Dia kata, jadilah orang yang menjaga istiqamah, la taliban lil karamah, bukannya yang mencari keramat. Bukan duk cari benda-benda keramat. Pasal apa? Dia kata, fa in nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Dia kata sebab jiwa kamu ni, jiwa kita manusia ni memang suka cari benda-benda keramat, suka cari benda-benda keramat. Sedangkan dia kata, wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah, sedangkan Tuhanmu menuntut kamu supaya beristiqamah dalam agama.
Ini dia sebut dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi kecenderungan orang-orang kita, tuan-tuan, dia suka benda-benda karamah, benda-benda keramat. Pasal apa? Ya, ada masalah, sakit, berubat, macam-macam hospital dah pergi, jumpa doktor pakar macam-macam dah, 4-5 doktor pakar, pantang dengar ada doktor pakar yang hebat pergi, tak sembuh. Tiba-tiba jumpa satu yang kata wali ni, kan, jumpa yang konon yang kata wali ni, tiba-tiba sembuh. Yang tu yang jadi taksub melampau, fanatik. Sehingga apa saja yang keluar daripada mulut orang tu diiyakan. Pasal apa? Dia nampak itu karamah. Tak boleh nak beza antara karamah dengan istidraj. Tak boleh nak beza dengan apa yang kita dapat itu datang melalui cara yang diredai oleh Allah atau dengan cara yang melanggar perintah ataupun larangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara yang dipesan oleh Al-Imam Al-Jawzajani kepada kita, supaya kita ni tidak terlalu tergesa-gesa dalam sibuk duk cari benda-benda pelik. Kita kena perbetulkan sikap kita dalam perkara-perkara macam ni. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut ini, maka kita mengatakan bahawa tidak boleh sama sekali kita ini percaya bahawa wali ni dia mentadbir kawasan-kawasan tertentu, kan, dia berkuasa terhadap kawasan tu, dia mampu bawa bencana malapetaka kepada kita kalau kita buat perkara-perkara yang tertentu, sebab ini akan menyamai akidah ataupun falsafah puak-puak Yunani. Sebab mereka percaya kepada dewa yang merupakan cantuman antara elemen manusia dan juga elemen ketuhanan. Jadi itu antara perkara yang bahaya. Baik, isu yang kedua, tuan-tuan sekalian, ialah berkenaan dengan sembahyang untuk menolak bala bulan Safar. Bulan Safar khususnya pada hari Rabu yang terakhir dalam bulan Safar. Saya nak baca kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada smartphone, tuan-tuan boleh cek sendiri apa yang bahan yang saya ambil ni, iaitu daripada website Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebab apa saya ambil dari website Nahdlatul Ulama Indonesia? Sebab ramai orang panggil saya Wahabi. Jadi bila orang panggil saya Wahabi, bila benda yang saya cakap orang tak percaya. Sebab dia kata apa? Memanglah ustaz tak setuju masalah mandi, masalah sembahyang, tolak bala, doa bulan Safar, hari Rabu terakhir, sebab ustaz Wahabi. Jadi susah, tuan-tuan. Bila ada label Wahabi ni susah. Kita nak berhujah susah. Jadi senangnya saya nak baca dari website Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi kalau Nahdlatul Ulama juga Wahabi, saya tak boleh nak kata apa dah. Tak tahulah kalau Nahdlatul Ulama Indonesia juga Wahabi, saya tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan boleh Google ataupun balik ke rumah nanti, siapa yang ada akses internet boleh tengok dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia. Baik. Dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia ini juga dia bagi penjelasan tentang Rabu yang terakhir bulan Safar. Sekarang kita dalam bulan Rabiul Akhir, kan? Dah 2 bulan lepas bulan Safar. Dah bulan lepas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita sekarang ni Rabiul Akhir. Jadi dah 2 bulan dah lepas. Tapi sebab Safar ni tiap-tiap tahun ada. Jadi bila ada masyarakat kita belajar dengan ustaz-ustaz tertentu, termasuk belajar dengan Ustaz Muhaizat, maka dia keluarlah cerita tentang benda-benda yang macam ni. Jadi kita bertanggungjawab untuk bagi hujah, untuk bagi penerangan supaya sesiapa yang ingin tahu berkenaan dengan amalan Rabu terakhir dan bulan Safar ni, dia tahu penjelasan, dan penjelasan ini datang dari website Nahdlatul Ulama Indonesia. Bukannya datang daripada Ustaz Wahabi macam saya. Kan, saya baca, saya cerita kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak rujuk, tuan-tuan boleh buka smartphone masing-masing ataupun nanti tengok dalam internet di rumah dan sebagainya.
Baik, dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia ni juga tuan-tuan, dia sebut tentang bulan Safar ni memang dianggap bulan sial oleh masyarakat jahiliyah kuno. Ni website Nahdlatul Ulama ni, dia sebut ini anggapan masyarakat jahiliyah kuno termasuk bangsa Arab yang sering menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Kita tuan-tuan, kan, kita hari ni, jangan cerita zaman datuk nenek kita dulu, kita hari ni kita tak tahu menahu pun bulan Safar ni ada kesialan, kita tak tahu. Anak-anak muda kita hari ni, orang Melayu kita hari ni, bulan Safar ni bila pun tak tahu. Yang tahunya bulan Ramadan pasal puasa. Kan? Selain daripada tu tak tahu. Bila masa bulan Safar kita tak tahu. Kan? Dulu ya ada upacara-upacara tertentu, tapi dah ada fatwa keluar, kata karut, khurafat, haram, bid'ah dan sebagainya. Alhamdulillah, zaman kita hari ni kita boleh tengoklah kiri kanan kita, boleh kata payah dah kita nak jumpa anak-anak kita, masyarakat kita yang masih lagi percaya bulan Safar ni dia ada kesialan dia. Tetapi dalam website Nahdlatul Ulama dia sebut bahawa anggapan tentang kesialan yang ada pada bulan Safar ini sangat popular di zaman jahiliyah dulu, dan sisa itu masih ada sampai hari ini di kalangan masyarakat Indonesia. Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Bukan saya. Yang cakap ni dalam website Nahdlatul Ulama sendiri. Kepercayaan kepada bulan Safar, adanya bencana, adanya kesialan itu, dia kata sisa dia tu masih ada. Maknanya tinggal ada lagi sikit-sikit, masih ada. Maka dalam website itu dia sebut, dia bawa hadis muttafaqun alaih. Yang kita semua tahu hadis Abu Hurairah, iaitu tidak ada wabak, tidak ada pula ramalan kesialan, tidak juga burung hantu dan kesialan pada bulan Safar. Maka hindarkanlah dari penyakit kusta sebagaimana engkau menghindari singa. Dia bawa hadis tu. Alhamdulillah, cukup bagus tuan-tuan sekalian, cukup bagus. Baik, poin yang kita nak cerita pada malam ni ialah di mana di dalam website Nahdlatul Ulama ini dia sebut, yang mana dia kata manusia ni, dia kata dia selalu disibukkan dengan beberapa perkara. Manusia ni, yang pertamanya iaitu dia kata menuruti perasaan sialnya itu dengan mendahulukan atau memberikan respon. Maka pada ketika itu dia telah menggantungkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kita percaya benda tu ada benda sial, maka kita bagi reaksi lebih awal. Kita bagi reaksi lebih awal sebab kita percaya ada benda sial. Contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah. Kita dulu-dulu orang cerita pasal kalau keluar rumah ada benda-benda tanda tak baik, jangan teruskan. Macam-macam lah petua, saya pun dah teringat. Contohnya ada orang kata pasal kucing hitam melintas lah apa semua kan. Jangan teruskan. Nak pergi mana pun jangan teruskan, U-turn, pusing balik masuk rumah. Pasal apa? Itu tanda sial. Maka yang dimaksudkan kita memberi reaksi yang mendahulukan ialah sebab kita percaya bila ada sesuatu melintas tu, kucing hitam sebagai contoh, akan berlaku kesialan. Maka kita punya respon, kita tak jadi, kita batalkan, kita balik rumah. Sial ada tak? Belum lagi, kita tak tahu. Tapi kita percaya, kita bimbang berlaku benda sial tu kepada kita sebab tandanya ada. Apa tanda dia? Kucing hitam melintas. Kucing tu tak salah apa-apa pun, kan? Dia nak pergi hambat bini dia ke anak dia ke apa ke, tiba-tiba pasal dia melintas jalan menyebabkan kita ni rasa mungkin ada benda sial yang akan berlaku. Maka dia sebut di sini tuan-tuan sekalian, untuk menyatakan kita percaya benda tu ada sial ataupun tidak, maka perlukan kepada nas. Kita perlukan kepada bukti sama ada sesuatu itu ada sial ataupun tidak.
Maka disebut di sini, dia kata bahawa dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ketiga, ni Muktamar Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang tak mungkin mereka ni Wahabi, tuan-tuan, tak mungkin mereka ni Wahabi. Yang mana dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ketiga, dalam menjawab pertanyaan, bolehkah berkeyakinan terhadap hari yang nahas ni, hari nahas, hari yang bawa bencana ni, contohnya hari ketiga setiap bulan, hari keempat setiap bulan, sebagaimana yang ada dalam kitab Lataiful Akbar, memilih pendapat yang tidak percaya hari nahas dengan mengutip pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Macam mana? Maka dia kata, barang siapa yang bertanya tentang hari sial, hari nahas dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Penciptanya, tidak berdasarkan hitung-hitungan, dan terhadap Tuhannya selalu bertawakal. Dan apa yang dikutip tentang hari-hari nestapa dari sahabat Ali karramallahu wajhah adalah batil dan dusta, serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari semua itu. Tuan-tuan nampak tak? Dia ada hubungan dengan ratapan golongan Syiah terhadap apa yang berlaku kepada Ali radhiyallahu anhu. Dia kok mana pun aliran kesufian yang melampau ni, tuan-tuan, dia ada beberapa persamaan dengan Syiah. Maka ini antara keputusan yang dibuat oleh dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ketiga. Dia sebut benda-benda yang macam ni. Maka Nahdlatul Ulama sendiri menolak. Tak ada hari nahas, hari bencana, hari yang keberapa dalam setiap bulan itu, dan sesiapa yang melakukan sesuatu tindakan, dia buat satu-satu tindakan kerana respon kepada hari-hari tertentu yang dianggap sebagai ada keburukan, ada bencana, ada nahas, maka Nahdlatul Ulama kata apa? Itu adalah perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak tahulah kita nak kata apa lagi, kan? Sebab Nahdlatul Ulama pun dia sebut benda ni, tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian tentang hari Rabu yang terakhir dalam bulan Safar, kan? Macam mana pula timbulnya cerita hari Rabu yang terakhir dalam bulan Safar? Sekarang kita lihat apa yang berlaku. Disebutkan kononnya, para wali Allah yang ada pengetahuan, yang katanya ada kasyaf, mereka ni mengatakan bahawa Allah Ta'ala pada setiap tahun dia menurunkan bala bencana. Berapa banyak? 320,000 bala bencana dia turunkan bencana itu, dan yang menerima bencana sebanyak 320,000 bencana ni adalah malaikat yang terima. Dan malaikat ni pula kononnya menyerahkan bala bencana 320,000 ni kepada wali Allah. Dan wali Allah ni lah yang akan tapis. Dia akan tentukan, dia akan pilih bencana macam mana nak turun di kawasan mana, nak turun dekat siapa. Tidakkah itu sama dengan akidah kepercayaan kepada dewa sebagaimana yang ada kepada agama lain? Apa beza kita, tuan-tuan, akidah kita orang Islam? Kalau inilah yang kita percaya, bahawa malaikat bagi dekat wali Allah inilah yang tentukan, pilih nak turunkan bencana di mana, turun dekat siapa dan sebagainya. Lebih kurang je, tuan-tuan. Maka ini antara contoh bagaimana bahayanya kepercayaan seperti ini. Baik, kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, nas yang disebut berkenaan dengan perkara ini, kita boleh lihat contohnya yang disebut
Di dalam kita tengok dalam apa yang ditulis oleh Imam Dairabi. Baik. Dalam ni dia kata apa? Dia kata bahawa bala ini turun terlebih dahulu dan dia ditapis oleh wali kutub. Ini istilah dia, wali kutub. Dan daripada wali kutub yang paling tinggi inilah yang kemudiannya menentukan bala itu turun. Baik. Apa kata dia? Dia kata zakara ba'dul arifin min ahlil kashfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyah wa 20,000 min al baliyat wa kullu dhalika fi yaumil arbi'a yaumil arbi'a al akhir min safar fayakunu dhalika al yaum as'aba ayyamis sanah. Dia kata zakara ba'dul arifin, dia kata sebahagian ulama arifin min ahli al-kashf, di kalangan ahli kasyaf. Kasyaf ni dia boleh nampak, hijab tu dah diangkat, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Ta'ala, jadi mereka boleh nampak. Dan dia kata golongan ini, golongan arifin di kalangan ahli kasyaf, menyatakan bahawa pada setiap tahunnya diturunkan 320,000 bala bencana yang terjadi pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Dia berlaku pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Dan dia kata pada waktu itulah hari yang paling berat daripada sekian banyak hari pada dalam satu tahun. Ini punca dia. Ini punca dia. Punca dia apa? Kepercayaan yang dia sebut ulama arifin di kalangan ahli kasyaf. Soalan dia, siapa dia? Yang kata ulama arifin di kalangan ahli kasyaf tu siapa dia? Main sebut je. Ada ulama kata, ada ulama kata, ulama arifin yang kata, ahli kasyaf yang kata. Soalan dia, siapa dia? Tuan-tuan, Quran yang ada dengan kita ni, dia berdasarkan riwayat mutawatir. Dia punya proses pengumpulan tu. Siapa yang belajar di universiti biasanya dia belajar ulumul Quran, the sciences of the Quran. Ulumul Quran ni kita belajar the compilation of the Quran, macam mana Quran dikumpulkan. Hati-hatinya tuan-tuan, para ulama menceritakan bagaimana sahabat nak kumpul Quran tu sangat berhati-hati. Hadis pun sama, kan? Hadis pun sama. Pengkelasan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif ni pula ada macam-macam, dhaif ringan sampai dhaif yang berat. Hadis maudhu', lepas tu ada pula ada hasan li ghairih, sahih li ghairih, macam-macam istilah. Pasal apa? Nak pastikan maklumat tentang agama yang sampai kepada kita ditapis. Baik, kita berhenti sekejap bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
Sidang hadirin mukminin, kita sambung sikit lagi dalam 10 minit sebab kita terikat dengan SOP. Jadi disebut tentang ulama arifin. Zakara ba'dul arifin min ahli al-kashf. Dia kata sebagai ulama arifin di kalangan ahli kasyaf. Siapa dia? Tak ada. Tak disebutkan nama, rujukan di mana. Sedangkan bagaimana disiplin, metodologi, kaedah yang ditetapkan dalam kita membuat tapisan untuk memastikan maklumat dan segala benda yang berkaitan dengan agama kita ni, akidah kita, ibadat dan sebagainya adalah original kan daripada Allah dan Rasul. Maka sebab tu bila kita belajar hadis, kita boleh tengok dia punya sanad kan. Belajar tentang rijal hadis, jarah ta'dil, kita boleh tengok macam mana orang ni, dia tu macam mana, kena kenal siapa dia yang meriwayatkan sesuatu hadis. Itu cara kita menjaga agama. Tapi bila bercakap tentang sembahyang yang berkaitan dengan bulan Safar ni, hari Rabu terakhir dalam bulan Safar, tak tahu siapa dia. Hanya disebut zakar ba'dul arifin, disebut sebahagian ulama arifin tanpa kita ketahui siapa dia. Baik, selepas itu Syekh Al-Buni kata apa? Inna Allah azza wa jal yunazzilu bala'an fi akhir arbi'a min Safar baina as-sama'i wal ard. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan bala pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar di antara langit dan bumi. Kemudian bala itu diterima oleh malaikat yang bertugas dan diserahkan kepada wali kutub al-Ghaus, lalu disebar ke seluruh penduduk alam semesta. Segala bentuk kematian, bala atau kesusahan tidak lain adalah berasal dari bala yang disebarkan oleh si wali kutub tersebut. Tengok tuan-tuan, segala benda yang berlaku atas dunia ni, dia kata segala bala bencana yang berlaku atas dunia ni, termasuk segala kematian, segala kesusahan yang berlaku kepada manusia, berasal dari bala yang disebarkan oleh si wali kutub ini. Takkah ini benda yang sangat pelik, sangat ajaib, sangat luar biasa, yang perlu kepada dalil yang kukuh untuk kita mendakwa dengan dakwaan seperti ini. Tapi sayangnya tak ada. Dari segi rujukan, dalil yang sah dalam hukum syarak tak ada. Baik, kemudian mereka menetapkan cara sembahyang sunat pula. Cara sembahyang sunat pada hari Rabu terakhir bulan Safar ni, dia kata ada cara tertentu. Contohnya, dia sebut tentang sembahyang sunat 4 rakaat. Setiap kali sembahyang baca surah Fatihah. Lepas tu pula baca surah Al-Kautsar 17 kali.
surah Al-Ikhlas 5 kali. Lepas tu baca surah Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Lepas tu dia adalah doa yang dia ajarkan. Kemudian Al-Buni dia kata sembahyang sunat 6 rakaat. Rakaat pertama baca surah Fatihah, lepas tu ayat kursi, lepas tu rakaat yang kedua baca surah Fatihah, lepas tu Al-Ikhlas, kemudian baca selawat kepada Nabi. Cantiklah nampak tu kan, tapi masalahnya kerana dia menjadikan sembahyang ini khusus untuk mengelak daripada bala yang ditimpakan oleh wali ni. Ini antara masalah dia. Baik, ringkasnya tuan-tuan sekalian, apa sikap ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah ini? Contohnya qala al-allamah al-Syekh Zainuddin tilmiz Ibn Hajar, dia kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ni dia adalah murid kepada Imam Ibn Hajar. Dia kata apa? Dia kata bahawa Syekh Zainuddin disebut dalam kitab dia Irsyadil Ibad, dia kata sebagaimana ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalau sembahyang raghaib dia adalah bid'ah yang tercela, sesiapa yang melakukannya berdosa dan wajib dilarang oleh pemerintah. Dia kata sebab hadis-hadisnya adalah hadis-hadis maudhu' dan jangan kita bercakap tentangnya, mana jangan kita sebarkan. Kemudian Syekh Zainuddin berkata termasuk bid'ah adalah solat bulan Safar. Dia kata termasuk bid'ah adalah solat bulan Safar. Ini pendirian ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan dia kata sesiapa yang masih ingin mengerjakan sembahyang pada waktu ini, dia kata niatlah sembahyang itu dengan niat sembahyang sunat mutlak secara sendiri, tanpa dikaitkan dengan apa-apa, tanpa kait dengan apa-apa. Sebab sembahyang sunat mutlak tidak terikat dengan sebab dan tidak dibataskan dengan apa-apa pun. Maknanya dia nak bagi tahu kepada kita, tak boleh kita sembahyang tu berkait dengan bulan Safar, tak boleh. Tak boleh berkait dengan hari Rabu ataupun hari apa sekalipun atas alasan nak tolak bala, tak boleh. Yang bolehnya dia kata kalau nak sembahyang juga buat sunat mutlak. Sebab sunat mutlak ni kita boleh bila-bila masa pun. Tapi jangan kait dengan bulan Safar, jangan kait dengan bencana yang turun bulan Safar, sebab itu bukan akidah yang diajarkan kepada kita sebagai orang-orang Islam. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan sekalian? Menunjukkan kepada kita bahawa ulama-ulama Syafi'iyah sendiri tegas dalam masalah tidak bersetuju dan menentang sembahyang atau ibadat khusus dalam bulan Safar, termasuk hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Dan kalau kita lihat contohnya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi dalam Faidul Qadir, dia kata apa? Dia kata bahawa walhasil sesungguhnya segala bentuk precaution, berhati-hati tu dan menjaga pada hari Rabu, sebab tak mau bala bencana tu datang, dia kata itu adalah mitos yang buruk. Dan dia kata percaya kepada tukang ramal adalah sangat diharamkan. Dia kata benda ni sangat diharamkan. Kita tak boleh percaya kepada sifat berhati-hati dan kita nak jaga diri kita pada hari Rabu tu. Jangan ada sifat macam tu. Hari Rabu tidak mendatangkan apa-apa mudarat kepada kita. Yang datangkan mudarat kepada kita adalah Allah. Yang turunkan bala bencana adalah Allah. Penyakit datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang turunkan. Tidak ada kaitan dengan hari apa sekalipun. Tetapi kita diajar setiap musibah yang turun, dia ada kaitan dengan dosa manusia. Dia ada kaitan dengan perbuatan manusia. Tapi dia tidak ada kaitan hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Dia tidak ada kaitan dengan perkara sedemikian. Maka Syekh Abdul Rauf Al-Manawi dia kata semua hari adalah milik Allah dan tidak ada kesan buruk. Hari itu tidak memberi kesan buruk dan tidak memberi apa-apa manfaat dengan sendirinya. Dan dia kata bahawa sesiapa yang percaya kepada mitos buruk ini, maka kejadian buruk itu benar-benar akan menimpanya. Tengok, amaran ulama tuan-tuan sekalian ialah kalau kita yakin bahawa memang ada keburukan itu, maka keburukan itu boleh berlaku
kepada dirinya dan barang siapa yang meyakini bahawa tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi kepadanya keburukan tersebut. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail macam mana ibadat, macam mana sembahyang bulan Safar, hari Rabu terakhir, tuan-tuan boleh buat carian dalam YouTube, banyak. Dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok termasuk apa yang diamalkan di negara jiran kita, kan? Tuan-tuan boleh tengok. Dan benda ni seolah-olah dia duduk pandang tengah laut, kan? Dia doa, dia semayang dan sebagainya, ada amalan-amalan tertentu. Ini adalah amalan yang dihukum bid'ah oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Dan benda ni tidak dipersetujui oleh Nahdlatul Ulama Indonesia sendiri. Tuan-tuan boleh rujuk dengan apa yang saya sebut sebentar tadi. Jadi kita berharap supaya masyarakat kita dapat pencerahan, dapat penjelasan yang lebih tepat. Dan kekeliruan ni tuan-tuan, kesilapan ni semua orang boleh buat silap, semua orang boleh keliru. Maka tugas kita ialah menegur. Tugas kita bagi nasihat. Tugas kita bagi rujukan. Bahawa apa yang kamu kata ni salah. Sebab tu kita berani berpegang kepada kebenaran dan kita sebut nama. Memang kita sebut nama. Apa yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Muhaizat itu, walaupun dia juga mengajar benda-benda baik, tapi bila ada kesilapan, ada kecelaruan ataupun kekeliruan di dalam isi kuliah dan ceramah, kita perlu buat pembetulan ataupun kita tarik perhatian masyarakat kepada rujukan-rujukan supaya tidak berlaku kesalahfahaman ataupun tidak berlaku kekeliruan di kalangan ahli masyarakat kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan saudara-saudari muslimi muslimat sekalian, apa yang kita terangkan itu sedikit sebanyak kita boleh jadikan panduan bagi sesiapa nak lebih lanjut. Dia bolehlah Google, tengok dalam internet dan pastikan kita rujuk kepada sumber yang paling bagus. Jangan kita ambil mana-mana website yang tak tahu siapa tulis, kan, tak tahu latar belakang dia, tapi kita cari penulisan-penulisan yang ada kualiti dan kita tahu latar belakang pengajian mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi petunjuk kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada ustaz-ustaz yang lain dan sebagainya. Semoga Allah Taala melindungi kita daripada segala fitnah di dunia dan fitnah di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.